Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang afdalnya kita direct yang afdalnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iaitu yang afdal. Kita biasa asyhadu an la ilaha illallah terberhenti. Lepas tu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak. Biasa. Afdalnya makna waw tu waw ataf disambung selalu tasdik jalan dalam hati. Aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi sebutannya dalam tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an. Terus sambung. Afdalnya. Bukan khabar tak betul. Afdal. Biasa buat macam mana? Sebutir. Tak. Asyhadu an la ilaha illallah. Pasal niat. Wa asyhadu anna itu biasa begitu. Afdalnya syahadah ni di dalam tahiyat, syahadah tauhid digabung jalinkan dengan syahadah rasul. Artinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau boleh buat, kalau mampu. Kalau tak mampu, tak usahlah. Sebabnya kita sunat tasdik dalam hati, iaitu kita sebut dengan lidah, lepas tu tasdik dalam hati. Kok bimbang tasdik tu tak sampai, tak masuk kerana tak biasa. Begitu juga takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu sunat habis di telinga. Allahu Akbar. Baru jatuh sini. Afdalnya. Biasa buat ni Allahu Akbar. Kita biasa gitu. Afdalnya habis di telinga akbar tu. Baru jatuh tangan. Dalam kitab Syarah Bapadal. Begitu juga dalam kitab Sabila. Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Gitu. Afdal. Jadi kalau orang tak mengaji tak boleh khabar. Dia biasa Allahu Akbar. Nak masuk itu berbayar. Jadi dia kata dalam kitab tu afdal. Jadi afdalnya usalli fardus subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi kalau kita biasa menyebut itu, maka mudah bagi kita. Makna akbar habis di telinga baru jatuh ke dada. Biasa buat gitu? Tak? Habis dada tak? Boleh. Jadi afdalnya, hak terbaik, ibarat cakap kitanya kalau jatuh di dada 50, kalau jatuh di telinga 100%. Dipanggil afdal. Allahu Akbar. Jadi kalau biasa. Sopa juga tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biasa buat. Kalau tak biasa, tak payah. Cuma saya ni nak bagi tahu yang maknanya afdal ataupun tercantik. Jadi cara orang boleh buat. Kalau tidak, biasa. Kalau tidak biasa. Sedangkan muqaranah kita semayang tu, kalau tak biasa, tak nak menyebut kita payah. Jadi panjang. Jadi sikit je. Allahu Akbar. Niat masuk dah. Tapi kalau tak biasa, Allahu Akbar. Jadi kalau afdalnya, Allahu Akbar. Itu dia nak ceritakan berkenaan dengan mengucap dua kalimah syahadah. Jadi tak memada dengan kalimah lain melainkan ada masalah-masalah tertentu, iaitu qaul dhaif di sisi Malikiyah.
Jadi di sisi Malikiyah ni maknanya perkataan-perkataan itu dikhabar dhaif, makna perkataan lain tu. Dan dibangsakan dia bagi Ibnu Arafah daripada Maliki dan mengiktimadkan dia oleh Ramli daripada Syafi'iyah dan telah menjalani oleh Ibnu Hajar dan Hanafiyah. Dan yang tinggal daripada Malikiyah memada dengan tiap-tiap sirah yang menunjukkan atas masuk Islam. Maknanya kalau tak lepas sangat tu, dia boleh sebut amantu ataupun amana billah, Malikiyah. Jadi dia nak perkataan Arab itu juga. Amantu makna aku beriman kepada Allah. Amana billah, aku telah beriman dengan Allah. Jadi maknanya berselisih pendapat tentang perkara itu. Jadi ala kulli hal, nak khabarkan, kita ambil faham di sini, sekiranya orang tu tak mampu menyebut kalimah syahadah, maka dia sebut memperakui tidak ada Tuhan melainkan Allah, aku naik saksi tak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah. Memadalah. Wajib belajar. Wajib belajar. Itu kita nak khabarkan. Tiba-tiba orang Jerman, orang bahasa Jerman, bahasa Jerman tak boleh nak menyebut. Takkan, tak boleh. Bukan takkan. Dia tak erti, dia tidak dilazimkan menyebut perkataan itu. Jadi dia menterjemahkan perkataan ataupun bahasa Jerman itu, walau bagaimanapun wajib dia belajar sehingga dia boleh menuturkan dua kalimah syahadah. Sebabnya dia semayang pun kena menuturkan dua kalimah syahadah, walaupun telur, walaupun pelat apa gitu gini, tetapi nak disebutkan kalimah itu. Sebab itu mazhab Maliki, ulama-ulama Malikiyah, dia kata kalau tukar lain perkataan pun boleh, sekurang-kurangnya amantu, aku beriman, amana billah, sekurang-kurangnya. Maka kata musannif, kata pengarang, iaitu Matan Sanusiyah, minal Islam dalam apa nama ni matan dia, di dalam matan dia, kalau tuan-tuan tengok, wala'allaha liikhtisariha ma'ashtimaliha ala ma dhakarnahu ja'alaha syar'u ja'ala turjamatan ala ma fil qalbi minal Islam. Itu perkataan minal Islam. Perkataan minal Islam. Jadi tuan-tuan semua, di dalam masalah ini menyebabkan mengantuk. Dia masalah dalam kitab nak mengabarkan, walaupun rukuk Islam itu mengucap dua kalimah syahadah, dia ada jalan keluarnya. Yang pentingnya apabila dia masuk Islam, dia mengucapkan dua kalimah syahadah. Masalahnya tak erti tu kaul yang setidak-tidaknya dia mengucapkan dua kalimah syahadah itu dengan terjemah bahasa dia sendiri, maka wajib dia belajar sehingga dia boleh menuturkan dua kalimah syahadah. Itu dipanggil masalah. Di dalam kitab ni dia panggil masalah. Maknanya yang dimaksudkan dalam kitab ni, kita tengok sekiranya orang yang nak masuk Islam tu tak boleh nak mengucap, tak boleh, awak kena belajar dulu. Awak kena belajar dulu mengucap di kalimah syahadah baru masuk Islam, jumpa saya. Selagi awak tak boleh asyhadu tu, tak boleh masuk Islam. Itu yang dia nak khabarkan, maknanya tidak boleh begitu. Tak boleh begitu. Jadi ulama membahaskan alal aqalli, sekurang-kurangnya dia terjemah di dalam bahasa dia. Satu. Begitu juga dalam mazhab Maliki, dia kata dia tak nak terjemah hak bahasa dia. Dia nak khabar amantu, amana billah. Maliki, mazhab Maliki dia kata sekurang-kurangnya amantu.
Maknanya aku beriman kepada Allah. Masalahnya dia tak boleh juga. Amantu tu macam orang bisu, dia tak boleh nak sebut. Takkan, tak boleh. Kita ni masalah dalam kitab ni dia tak boleh, takkan. Sekiranya dia tak boleh betul. Sekiranya dia tak boleh betul. Jadi oleh kerana tak boleh betul, apa yang bahasa dia boleh? Iaitu terjemahan daripada dua kalimah syahadah ke bahasa dia. Ke bahasa dia. Jadi ke bahasa dia, dia ertilah kita terjemah. Maka kata musannif minal Islam itu bayan. Bayan ni maknanya menerangkan. Menerangkan itu dikata bayan, bukan bayan lepas. Minal Islam itu bayan lepas Pulau Pinang. Tak. Bayan itu menerangkan bagi barang yang dalam hati. Makna Islam itu menerangkan. Makna kita tasdik dalam hati, menandakan kita cinta memperakui Islam itu. Makna bayan dua kalimah syahadah itu kita memperakui. Memperakui makna perjanjian, termeteri. Kalau orang Kristian minum air mana? Minum air mana? Dia ada beri minum. Suci dia. Air suci dia. Minum air tu panas selalu lah. Masuk gereja minum air tu panas selalu. Nak menghilangkan panas dia, bukan main-main. Bukan main-main. Doktor Allah Yarham, Dr. Harun Day beri kat tahu, nak menghilangkan panas dia setelah minum air suci tu, dia kuat. Dia punya kuat. Apa nama ni, main dengan setan lah. Main setan, dia kuat. Dia kata, naklah mandi dengan air tanah. Maknanya orang Islam murtad, dia minum air suci Kristian tu, dia tak boleh nak menuturkan kalimah syahadah. Bayangkanlah. Tak boleh menuturkan dua kalimah syahadah, maka dikatakan oleh Allah Yarham, Tuan Guru Dr. Harun Day, dia kata, naklah dimandi air tanah. Begitu juga kalau tenat sangat, tak boleh, sikit-sikit pun tak boleh. Dia orang Melayu ataupun orang Islam, maka dia berkumur dengan air tanah merah. Macam tanah kubur tu. Berkumur, lepas itu mandi dengan air tanah. InsyaAllah dia akan pulih seperti sedia kala. Supaya kita mandi mayat. Mandi mayat yang aksiden darah banyak apa gitu gini. Petua dia mandi dengan air tanah dulu. Kita bancuh air tanah, ambil air tanah liat tu lah. Tanah pekan ni jarang jumpa tanah liat ni. Sebab kita pasir tepi pantai. Kubur pun kita tanam dalam pasir. Kalau belah-belah tu mereluh, lipih, raut, bentuk ni liang lahat. Cuma saya tengok di kampung mana? Pekan ni. Kampung Hala Kacih tu. Kampung Tanjung Bedang je? Tanjung Bedang pakai liang lahat ke balik? Lahat dia tanah liat belah sana. Saya tengok tu, Allah, kampung ada masjid atas tepi jalan. Selalu banjir tu. Temai. Kampung Temai. Kampung Temai tu dia liang lahat. Dia buat syak lubang tengah. Lubang tengah kampung Temai tu. Dia tanah liat. Jadi tanah itulah yang molek memandikan orang yang murtad, tak boleh nak mengucap dua kalimah syahadah. Jangan main-main. Jadi kita nampak di situ, kita ni bimbang tak boleh mengucap dua kalimah syahadah ketika kita nak akhir hayat kita. Jangan main-main. Na'udzubillah, minta jauh daripada Allah sehingga kita boleh menuturkan dua kalimah syahadah. Jadi dia nak khabar syahadah ni bayan, menerangkan di dalam hati. Dan muqtada ni maknanya meliputi. Dan muqtada menjadi musannif akan Islam di dalam hati itu
bahawasanya nama bagi tasdik, makna nama bagi tasdik. Jadi musannif nak khabarkan perkataan Islam itu muqtada, diterima, bahawasanya tasdik dalam hati, membenarkan di dalam hati. Sebab itu kita katakan fardu syahadah itu, fardu tu maknanya apa? Tak dapat tidak. Fardu tu tak dapat tidak. Tak dapat tidak ketika mengucap dua kalimat syahadah, dia ada dua. Nombor satu, ikrar dengan lidah. Nombor dua, tasdik di dalam hati. Jadi oleh kerana itu, kalimah syahadah itu menerangkan bahawa ayat di dalam hati. Tasdik. Tasdik, ayat di dalam hati, memperakui Islam itu, agama kita, dan kalimah syahadah itu, aku naik saksi, bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah. Maka jadi ia bersamaan bagi iman. Jadi makna iman tu, makna kita khabar iman tu percaya. Kita sebut percaya, lahir dan batin, hidup dan mati. Jangan main-main. Iman ni macam air semaya. Dia ada membatalkan dia. Kita orang Melayu, kita jangan ingat kita orang Islam sepanjang masa. Kita jangan mengambil beruduk sepanjang masa. Kita kena tahu perkara-perkara yang membatalkan air semaya, perkara-perkara yang membatalkan semaya, dan perkara-perkara yang membinasakan dalam kitab disebut, iaitu perkara-perkara yang membinasakan ataupun membatalkan syahadah kita. Membatalkan syahadah kita. Kalau tuan-tuan ada kitab Masailul Muhtadi, ada tak? Masailul Muhtadi. Siapa ada? Masailul Muhtadi, kitab kecil tu. Ada? Kitab kecil. Masailul Muhtadi. Saya ambil sekejap. Di dalam kitab Masailul Muhtadi. Di dalam kitab Masailul Muhtadi ini berkenaan membinasakan syahadah. Berkenaan dengan membinasakan syahadah. 4 perkara. Muka surat 7. Kitab ni. Kitab kecil. Nombor 1, menduakan Allah, iaitu syirik pada Allah. Nombor 2, syak hati kepada Allah, setiap segi. Syak hati kepada Allah. Nombor 3, menyangkali dirinya dijadikan Allah. Maksudnya, apa-apa berlaku bukan dibuat oleh Allah. Yang keempatnya, tiada isbatkan. Isbatkan tu apa? Isbatkan zat Allah, isbatkan sifat Allah, isbatkan af'alullah, dan isbatkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukun syahadah tu. Rukun syahadah itu. Jadi membinasakan
apa nama ni, syahadah kita. Jadi umumnya kita kabarkan membinasakan syahadah ni lebih luas melalui perkataan, perbuatan, i'tiqad. I'tiqad di dalam hati. Maka tiap-tiap daripada keduanya apa? Tiap-tiap daripada keduanya nama bagi tasdik. Tiap-tiap daripada keduanya iaitu dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiap-tiap daripada keduanya dua kalimah syahadah, syahadah tauhid, syahadah rasul, iaitu ada tasdik di dalam hati. Artinya iz'an mempastikan, iz'an bagi sekalian barang yang datang dengan dia, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada yang diketahui daripada agama dengan mudah. Jadi nak kabarkan dua kalimah syahadah itu, syahadah tauhid, syahadah rasul, dia ada terkandung tasdik. Apa makna tasdik? Iaitu tasdik membenarkan dalam hati tak ada Tuhan melainkan Allah, dan membenarkan bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mesti ada. Ikrar dengan lidah, tasdik dalam hati, iaitu iz'an, memastikan, mengakui, melihat betul-betul apa yang didatangkan oleh Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu. Apa yang didatangkan oleh Rasul tu, fakhuzuhu, ambil. Maknanya di dalam aspek kehidupan kita ni, semuanya didatangkan oleh Rasul. Cuma tahu dengan tak tahu. Jadi yang kita tahu perkara-perkara yang masyhur. Semayang, puasa, zakat, haji, buat baik, jangan buat jahat. Kita tahu. Semua orang tahu, cumanya dia degil je. Cakap kampungnya babe. Babe ni maknanya kita seolah-olahnya nak melawan perintah Allah kalau orang tak mengaji agama ni. Kalau dia tak mengaji agama ataupun dia mengaji agama, dia bujur lalu melentang patah seolah-olah dia nak melawan. Jadi awak nak melawan, tahulah masa mati nanti. Masa nanti tahulah orang tua khabar langit tinggi ataupun rendah. Langit tinggi ataupun rendah. Jadi agama ini orang semua tahu. Takkan tak tahu sembahyang itu wajib. Takkan tak tahu puasa itu wajib. Takkan tak tahu mencuri itu haram. Takkan tak tahu, iaitu perkara-perkara dengan mudah melalui sebaran agama. Sebab itu kita ni, bukan kita lah, kita tak ada masalah. Masyarakat kita ni kalau tak kesurau ke masjid, hancur hidupnya. Kalau tak kesurau ke masjid, hancur hidupnya. Lebih-lebih lagi dia tak mengaji agama. Jadi pening lalat. Jadi profesor serba tahu. Sebenarnya tak tahu. Maka makna Islam pada lurah. Itu nak menceritakan pengertian Islam. Maka makna Islam pada lurah, iaitu lurah tu benda, bahasa Arab. Menyerah dan mengikut dan khudu', rendah diri. Atau dan khudu' dengan hati, tunduk. Khudu' tu, atau dengan lidah, atau dengan anggota. Tuan-tuan garis ke sikit ataupun tanda sikit pengertian Islam. Jadi kita belajar pengertian Islam. Kita bimbang apa yang dikatakan Islam kita tak tahu. Apa yang dikatakan rukun Islam tahu. Rukun Islam lain.
Makna Islam lain. Rukun Islam 5 tu. Makna Islam ni. Makna Islam pada lugah iaitu pada bahasa. Dan pada syarak itu pada bahasa Arab menyerah. Islam tu menyerah. Islam menyerah. Dan pada syarak qabul hati dan izannya pasti bagi barang yang datang dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikut kepadanya. Itu saya katakan tanda itu pengertian Islam. Apakah pengertian Islam dan bezakan rukun Islam? Tolong jawab. Kena jawab. Siapa boleh jawab? Pengertian Islam, tu. Beza dengan rukun Islam. Siapa boleh jawab? Rukun Islam ni Pengertian dulu. Pengertian Islam. Pengertian Islam pada lugah menyerah dan mengikut dan khudu' dengan hati atau dengan lidah atau dengan anggota. Pada syarak qabul hati dan idghannya bagi barang yang datang dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikut kepadanya. Ringkasnya? Makna bahasa mudah faham. Islam itu menyerah diri. Perkataan itu cukup dah. Islam itu maknanya menyerah diri. Menyerah diri. Apa beza dengan rukun Islam? Rukun Islam ni terbina di atas 5 perkara. Itu beza dia. Makna Islam itu, arti Islam itu, definisi Islam itu lain. Lepas itu rukun Islam itu membina Islam itu. Maknanya dia tak boleh dicerai tanggal pengertian Islam dan rukun Islam. Maknanya cakap mudah, orang Islam ini makna menyerah ke hadrat Allah Ta'ala. Kita mengaku Allah Tuhan kita dan Nabi Muhammad Rasul kita. Lepas itu kita wajib melaksanakan rukun Islam. Itu mudah. Jadi jangan lupa pengertian Islam segi lughah, segi bahasa Arab, lepas tu segi istilah syarak jelas dan terang, lepas itu rukun Islam. Dia terbina Islam itu dengan tiang-tiang dia. Tiang-tiang dia tu 5 perkara itulah pembinanya. Itu. Kena garis tulis pengertian Islam. Dan bermula iman. Ini pengertian iman pula. Iman pula. Tadi Islam. Lepas itu pengertian iman. Dan bermula iman pada lughah, pada bahasa Arab. Tasdik dengan hati atau dengan lainnya. Memperakukan. Dan pada syarak tasdik hati dan iz'an. Memastikan iz'annya bagi barang yang diketahui daripada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu agama Islam, dan inqiyat tu patuh. Inqiyat tu patuh menurut perintah kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu garis juga pengertian iman. Pengertian iman. Jadi apa beza Islam dan iman? Apa beza Islam dan iman? Daripada dua ni. Pengertian Islam, pengertian iman. Apa beza? Islam artinya penyerahan. Penyerahan. Dan iman kita tetapkan dalam hati, tasdik. Itu dia bezanya. Iman, Islam tu penyerahan.
penyerahan jiwa, raga, hidup ataupun mati, Allah lah Tuhan kita. Islam menjamin keselamatan kita. Manakala iman iaitu bergantung dengan hati sepenuhnya, menyerah kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Allah Ta'ala, percaya apa jua yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Komplit lah tu. Islam dan iman. Benda yang berbeza. Jadi kalau kita nak kabarkan Islam itu zahir anggota kita. Islam itu zahir anggota kita, tubuh badan, fizikal kita. Manakala membenarkan ni dalam hati. Iman itu tidak boleh diwarisi. Harta pusaka boleh. Iman itu tidak boleh diwarisi. Ayahnya ustaz belum pasti anaknya ustaz. Ayah tu imam belum pasti anaknya tu imam. Silap-silap ayahnya tok lebat, anaknya menjadi penyambung. Itu nak kabarkan. Maknanya Islam dan iman ini iaitu kepercayaan i'tiqad kita, ikat, simpulan ikat, kuat, ikat dengan kuat. Lepas itu kita yakin 100% ketika hidup dan ketika mati. Itu dikabarkan Islam dan iman. Boleh faham? Ada siapa tak faham? Islam, iman. Sebelum ini kita membahaskan siapa nak masuk Islam. Macam mana lapaknya apa gitu gini. Sekarang ni bila dah Islam, dia menghuraikan pengertian Islam, pengertian iman. Di dalam Islam, rukun Islam. Di dalam iman, rukun iman. Jadi diistilahkan 6 campur 5 berapa? 11. Makna rukun 11. Mesti tahu rukun 11. Rukun Islam, rukun iman. Rukun 11 tak boleh tukar bimbo. Tak boleh tukar bimbo. Sihat pun 11, sakit pun 11. Apa jua keadaan, iman dan Islam itu tidak boleh dicerai tanggalkan. Itu dia. Boleh. Kita ni dalam kitab Aqidatun Naji ni penyudah lah. Awal-awal dulu dia cerita kisah ilahiyah, an-nubuwah, as-sam'iyah. Awal-awal dulu. Jadi muka surat akhir-akhir ni hak itu. Hak itu iaitu berkenaan dengan Islam, berkenaan dengan iman tu, dia letak di dalam kesimpulannya pengertian Islam dan juga pengertian iman. Pengertian Islam dan pengertian iman. Bermula qaul, iaitu qaul ni pendapat. Bermula qaul ini yang memilih oleh musannif akan dia daripada bahawasanya. Memilih musannif akan dia. Memilih akan dia. Iaitu memilih maknanya berkenaan dengan pengertian Islam dengan iman. Bahawasanya keduanya bersamaan, keduanya pada syarak itu qaul dhaif dan qaul yang mu'tamad, berlainan keduanya, dan jikalau berlazim-laziman antara keduanya sekalipun. Islam dengan iman ni walaupun dia tak boleh cerai tanggal, tapi pengertian dia tu lain. Pengertian Islam lain, pengertian iman lain, rukun Islam lain, rukun iman lain. Maknanya kalau kita nak membahaskan kerusuh daripada pukul 8 pagi hingga 5 petang, kita membahaskan Islam, iman, rukun Islam, rukun iman. Sari contoh. Dan kalau kita mengaji betul, kalau kita mengaji kitab pula,
bertahun-tahun. Contohnya kitab Jauharah Tauhid. Jauharah Tauhid. Ataupun apa namanya, kitab yang membahaskan berkenaan dengan ini, dia sebut dalam kitab Ad-Dasuqi. Kitab Ad-Dasuqi, dia panjang lebar. Kalau kita nak kerusuhkan makna Islam, iman, rukun iman, rukun Islam. 4 benda tu. Pengertian Islam, pengertian iman, rukun Islam, rukun iman. Kalau kita kerusuhkan, maknanya daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang. Jadi kita membahaskan, kita nak menggali ataupun nak bedah. Kita nak bedah sebenarnya Islam, iman, rukun Islam, rukun iman tu apa benda yang sebenarnya. Jadi kalau kita mengaji, kita ringkaskan, maknanya kerusuh sehari. Lepas itu kalau mengaji, contohnya Jauharatut Tauhid, makna panjang lebar, kitab Jawinya, kitab Arab. Jauharah Tauhid ni besar. Kitab Arab, Jauharah Tauhid, kitab asal. Kitab asal dia Jauharah Tauhid, saya sebut ni besar. Jauharah Tauhid besar, tebal ni, setebal Quran. Dia panggil Syarah Jauharatut Tauhid lil Imam Al-Allamah Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ni besar. Kitab ni setebal ni. Manakala kitab Jauharah Tauhid hak Jawi dia. Ini hak Jawi. Dia panggil Syarah Matan Jauharah Tauhid. Matan Jauharah Tauhid, kitab Jawi. Dia syair-syair. Baguslah kalau tuan-tuan beli Jauharah Tauhid. Jauharah Tauhid. Jadi kalau kita mengaji, di pengarang dia, kitab Jauharah Tauhid Jawi ni, dia tak tulis nama pengarang. Dia tak tulis nama pengarang. Kalau kita mengaji, Tok Guru khabar, pengarang ini dirahsiakan namanya. Dia tulis, diterjemahkan dia oleh seorang ulama Jawi dengan bahasa Melayu. Jadi kalau kita mengaji, Tok Guru khabar, dia tak nak tulis nama, dia rahsiakan nama dia. Sebenarnya nama dia Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Ashi. Pengarang dia. Kalau kalau orang tuan-tuan dengar orang baca kitab Jauharah Tauhid ni, nak tanya ustaz, dalam kitab ni tak ada tulis pengarangnya. Maknanya saya nak tahu pengarang siapa. Lepas tu ustaz terkhabar, kitab ni dia tak tulis pengarangnya, sebabnya dia warak, dia alih warak. Jadi maksudnya ustaz itu dia mengajar kitab yang dia tak belajar. Kitab yang dia tak belajar. Jadi kalau ustaz belajar, tuan guru akan khabar, ulama ni dia tak tulis nama dia, yang sebenarnya pengarangnya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Ashi. Dia ni ulama Aceh.
Ulama Aceh inilah. Saya mengaji dulu tahun 91. Tahun 91. Itu kitab ni. Ada kitab tak? Beli ada beli? Tak ada Ustaz. Tak ada. Beli. InsyaAllah. 2-3-4 ringgit. Tak tahulah aku terjemah adalah roaming. Siapa tak reti baca Jawi, baca roaming. Dia membahaskan di dalam kitab ni ujung ni tasawuf. Muka surat 68 ni tasawuf. Dia membahaskan tasawuf. Sebab itu dia tak tulis pengarahnya, nama pengarah dia tak nak ke nama. Dia tak nak ke nama. Maknanya tu. Jadi kitab itu membahaskan kisah ilmu usuluddin juga, tetapi ada membahaskan kisah Islam, iman, rukun Islam, rukun iman secara detail lah sikit. Lepas tu bermula qaul ini memilih oleh musannif akan dia daripada bahawasanya keduanya pada syarak qaul dhaif. Dia kalau tak sama, iman dengan Islam tu tak sama, rukun iman, rukun Islam tu tak sama. Jadi kalau kita meneliti betul, meneliti, dan qaul yang mu'tamad berlainan keduanya, dan jikalau laziman antara keduanya sekalipun. Maknanya walaupun pelanduk dua serupa tapi tak sama. Dia tak sama. Jadi kalau kita mengamati betul-betul, maknanya perkara itu kita akan nampak perbezaan. Jadi tak nampak macam mana rukun iman dengan rukun Islam beza. Rukun iman percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Jadi 6 perkara itu berkenaan dengan hati. Sebab itu kita kata iman itu berkait dengan hati. Manakala Islam itu mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Maknanya Islam itu beramal ataupun lahiriah, berkait dengan anggota. Berkait dengan anggota. Maksudnya walaupun dia itu dalam kitab sebut laziman. Makna dia tidak boleh dicerai tanggal. Dia tidak boleh dicerai tanggal, tetapi berbeza. Islam itu pelaksanaan undang-undang. Iman itu hati. Iman itu hati. Contoh lain nak kabarkan. Orang yang mendengar pengajian kita, dengar saja. Berbeza dengan orang yang menadah kitab. Berbeza. Saudara-saudara kita yang mendengar saja, mendengar hari ini, mendengar minggu lepas, mendengar minggu akan datang, dia mendengar tajuk topiknya bukan taufik, topiknya maknanya ketika itu. Tetapi kalau kita mengaji betul, makna kesinambungan daripada pengajian lepas, mula daripada kitab Aqidatul Najih ni sampai ke hari ini. Itu beza. Berbeza. Sebab itu dia khabar Islam, iman, rukun Islam, rukun iman berbeza. Nampak macam serupa tetapi tak serupa. Itulah kalau kita bahaskan berkenaan dengan perkara-perkara, Masya Allah. Jadi kalau kita tengok kitab Jauharah Tauhid, kitab Jauharah Tauhid ni, siapa ada? Muka surat sebelah. Muka surat sebelah. Wa pussiral imanu bitasdiq. Yakni arti iman itu tasdik, yang putus akan wujud Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Berbeza dengan sifat makhluk. Maha suci Allah itu daripada sifat naqais, iaitu kekurangan. Maknanya dalam kitab tu, dan maha suci ia, ada tambah selalu. Kitab ni kena menambah, banyak menambah.
kalau kalau siapa baca saja dia akan tercicir, tak tepat bahasanya. Macam itu. Muka surat sebelah tu. Dan maha suci ia. Dalam itu tak ada ia. Maha suci ia. Maha suci ia daripada maha suci ia daripada bersifat naqais. Itu kena tambah. Kena tambah. Itu nak, maknanya kitab ni kena tambah. Dulu saya mengajar di kuliah kitab ni. Kuliah Maghrib tahun 2012. Tahun 2012 mengajar kuliah Maghrib, ustaz kuliah tak ajak. Maknanya budak tak boleh nak jalan kitab ni. Kitab Jauharah Tauhid ni. Sebab asas saja. Maknanya zaman itu kurang dah belajar. Kita dulu sekolah Arab detail sifat 20 ni. Jadi budak sekarang ni silibus dia tu, saya tengok anak saya tu wujud qidam baqaq begitu saja. Dia tidak ada mendetail. Kita dulu mendetail. Jadi dia tak boleh nak jalan kitab ni. Payah nak mengurainya. Sebab lagi pula pun banyak main. Banyak memain. Itulah yang tu kalau kita banyak mengaji nak memahamkan, maknanya serba sedikit kita boleh faham. Lepas itu, dan tiap-tiap daripada keduanya itu dua bahagi. Iman dengan Islam tu dua bahagi. Pertama, yang melepas pada Allah dan pada manusia. Dan yang kedua, yang melepas pada manusia juga. Maka hanyalah. Itu dua bahagi dalam konteks itu. Dalam konteks itu, yang melepas pada Allah dan pada manusia. Yang maksudnya nak berkabarkan iman kepada Allah, Islam, agama Allah kepada manusia, dan yang lepas manusia itu maknanya di dalam pengertian ataupun di dalam maksud, maknanya manusia ini nak kabarkan dia pakaian dia iaitu pakaian iman ibarat baju kain ni. Maka iman Islam itu akan terlerai jika sekiranya kita menanggalkan baju kain kita, akan bertelanjang. Itu hakikatnya. Iman Islam itu maknanya ibarat pakaian. Dia akan terlepas daripada Allah itu sekiranya kita bertelanjang. Itu maknanya jangan main-main yang berkenaan dengan iman. Adakah orang Islam faham? Kita orang Islam ni faham ataupun tidak berkait perkara penting. Perkara penting. Macam hari ni dunia, perkara penting ialah keuangan. Perkara penting. Ataupun ekonomi. Negeri, kalau ekonomi tak kukuh, maka akan terbaliklah sesebuah negara itu. Ekonomi. Hidup atas dunia ni. Jadi ini pun akan terbaliklah seseorang individu sekiranya tidak kuat, tidak memahami Islam dan iman. Jadi kita nampak biasa je. Kita nampak biasanya ekonomi negara merudum. Nampak tak nampak tukaran mata wang asing berapa nisbah kepada ringgit. Kalau $1 Amerika, kita RM5 menjunah lah tu. Kita belajar di luar negara, perlu menengok tu. Sebabnya, duit kita hantar, duit negara itu dapat sikit. Maknanya negara itu, duit dia besar. Kalau duit kita tinggi, nilainya tinggi, $1 Amerika, maknanya RM2.50 ataupun RM3, maka duit Mesir kita dapat banyak. Begitu juga Indonesia. Itu kita memerhatikan tukaran mata wang asing. Jika duit kita sikit, duit dia dapat banyak. Makna nilai duit kita besar.
Itu penting. Jadi orang tak nampakkan pentingnya berkenaan dengan Islam dan juga iman itu, melainkan kita mengaji senang rasanya. Ujian atas dunia ni satu cerita. Ujian dekat nak mati satu cerita. Ujian masa mati dalam kubur satu cerita. Itu insya-Allah kita mantapkan jiwa kita, bukan sekadar mantap bercerita saja, maknanya mengamalkan di dalam jiwa kita tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Boleh faham? Boleh. Soalan. Sekiranya orang Islam, sekiranya orang Islam yang murtad, adakah mesti dia mengucap asyhadu ataupun memada la ilaha illallah? Ulang soalan. Sekiranya orang Islam murtad, kafir lah maknanya, adakah perlu dia mengucap asyhadu ataupun la ilaha illallah saja? Sila jawab. Memada la ilaha illallah. Memada. Dia itu murtad. Mengucap semula Ustaz. Bila dia murtad, wajib asyhadu. Tak dapat tidak. Asyhadu. Kalau la ilaha illallah tak sah syahadah dia. Begitu juga orang kafir, mesti asyhadu. Tu soalan. Kena ingat tu. Asyhadu. Tak boleh perkataan lain. Soalan yang kedua. Seseorang yang bukan Islam, dia berhasrat untuk memeluk Islam, tetapi dia tidak mampu untuk mengucap bahasa Arab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, walaupun telo-telo tak mampu. Apakah caranya? Boleh atas bahasa yang dia fahami, tapi bersamaan dengan ucapan syahadah tu juga. Satu. Yang kedua? Yang kedua mana? Kena bersegera Ustaz. Bersegera. Nombor tiga? Boleh tanggung. Nombor tiga? Nombor tiga. Bantu. Abali sebut dah dua tu. Nombor tiga? Boleh terjemahkan asyhadu dalam bahasa dia sendiri. Dalam bahasa sendiri. Nombor empat? Kalau tak boleh juga, baca terjemah 2 kali ke dalam bahasa sendiri. Boleh terjemah. Berapa Ustaz? Okey, nombor lima. Nombor lima? Bersamaan dengan mentasbihkan dalam hati ataupun dia niat dalam hati dia nak masuk Islam. Nombor 6? Dia wajib belajar untuk dia dapat mengucap. Itu yang nak dengarnya. Walaupun wajib. Apa cara pun dia mengucap apa gitu gini, tak boleh apa gitu gini, hak nombor 6 tu tadi, wajib dia belajar apa cara sehingga dia boleh menuturkan 2 kalimah syahadah. Tu dia. Nombor 3. Cukuplah. Soalan nombor 2 ya. 2 soalan cukuplah. InsyaAllah kita sambung lagi seterusnya. Seterusnya berkenaan dengan, dia akan tinggi lagi pembahasannya berkenaan dengan syahadah ini. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti 5 minit.